Setelah filem Pendekar Bujang Lapuk yang membawa penonton ke masyarakat kampung, P. Ramlee telah membawa kita ke alam fantasi cerita Arabian Nights, iaitu Ali Baba dengan 40 penyamun. Cerita ini sangat terkenal di seantero dunia sehingga telah difilemkan oleh beberapa buah negara dengan pelbagai versi seperti Hollywood, Tamil, Hindustan dan banyak lagi. Filem Ali Baba Bujang Lapuk merupakan siri ketiga Bujang Lapuk yang melibatkan P. Ramlee, Aziz Sattar dan S. Samsudin yang diarahkan P. Ramlee selepas Bujang Lapuk dan Pendekar Bujang Lapuk. Ianya juga merupakan filem kedua disada dari filem Ali Baba and 40 Thieves. Filem pertama adalah filem Nasib pada tahun 1949 arahan B.S. Rajans, di mana P. Ramlee telah memegang peranan sebagai pelakon pembantu iaitu Baki yang bergandingan dengan Daeng Haris. Filem ini mengetengahkan Aziz Sattar sebagai hero utama dan P. Ramlee adalah watak Kruk. Bagi yang tidak mengetahui, nama sebenar Chief Penyamun yang dilakukan oleh P. Ramlee dalam filem ini ialah Abu Hassan. Dari segi arahan pula, P. Ramlee sebagai pengarah dan pelakon berjaya mengolah cerita yang serius ini menjadi sebuah filem bercorak komedi. Selain itu, hasil lakonan Sarimah sebagai pendatang baru yang ketika itu usianya baru bercecah 17 tahun sangat baik. Manakala lakonan Leng Hussein ketika disuruh menjahit badan Kasim Baba dan lakonan K. Fatimah iaitu isteri Ali Baba yang pertama kali membawa watak berat telah berhasil membawa peranan masing-masing dengan sempurna. Tidak lupa juga akan kehebatan lakonan Normadia yang membawa watak Aloyah itu benar-benar berkesan, di samping beberapa orang pelakon pembantu lain yang berjaya membawa penonton seakan-akan berada di negara Timur Tengah. Dari segi lagu dan irama pula, filem ini mengetengahkan 7 buah lagu yang memiliki berbagai irama dan rentak Arab serta Cina, antaranya Beginilah Nasib, Indahnya di Waktu Pagi, Hoi Hoi Ahoy, Apek dan Marjina, Ali Baba, Alhamdulillah Syukur Nikmat dan Ya Habibi Ali Baba. Seperti biasa, P. Ramlee dan S. Sudarmaji sangat handal dalam mengubah sebuah lagu agar menjadi lebih menarik. Kita semua gembira, hoi hoya, pulang dapat harta, uang berjuta, bukan permata. Manakala lagu Ayah Cik Siti atau Apek dan Marjina pula merupakan lagu saduran bertajuk Apek Tua dan Nyonya Manis yang pernah dipopularkan oleh Dola Sarawak dan Tarminah. Jaga depan ada lompat. Mana? Lompat. Ayah. Lompat. Ayah. Lompat. Apek lompat. Ayah. Di dalam filem ini, lagu tersebut telah dinyanyikan oleh Ahmad C dan Normadia. Manakala di dalam Piring Hitam pula, lagu ini telah dinyanyikan oleh P. Ramlee dan Normadia. Selain itu, lagu ini juga mempunyai persamaan dengan lagu Apek Tua dan Nyonya Manis berjudul Dayang Sampan. Lagu ini adalah lagu Cina dan tidak diketahui siapa penciptanya. Namun begitu, lagu ini sangat terkenal dan sudah dianggap klasik. Lagu ini juga pernah dirakamkan oleh Alias Kongo dan Hasna Rahman ke Piring Hitam dengan judul Apek Tua dan Nyonya Manis. Penyanyi irama Malaysia iaitu Nur Aniza Idris juga pernah menyanyikan lagu ini dengan iringan erhu biola Cina, gesekan Hiyun, serta penyanyi dari Indonesia, Hetty Koes Endang turut merakamkan lagu ini ke dalam albumnya. Lagu Indahnya di Waktu Pagi pula dikatakan berasal dari lagu Lebanon, Banan Iskandaria. Bagaimanapun, banyak negara yang mengakui lagu tersebut adalah kepunyaan mereka, termasuk Turki, Greece, Makedonia, Albania, Serbia, Bulgaria, Bosnia, Sarajevo dan juga Spanyol. Jadi tidak dapat dipastikan dari mana asalnya lagu ini dan siapakah pemilik lagu tersebut. Disebabkan itu, terdapat banyak negara yang telah menghasilkan lagu ini dengan versi mereka sendiri. Antaranya Alangkah indah di waktu pagi, burung bersiul bernyanyi-nyanyi. Alangkah indah di waktu pagi, burung bersiul bernyanyi-nyanyi.
terbang bebas di angkasa tinggi, hidup bersenang hati. Terbang bebas di angkasa tinggi, hidup bersenang hati. Menurut gelanggang filem Bil 91, tahun 3 keluaran 30 November 1960 di muka surat 2 melaporkan filem ini pada mulanya diharamkan oleh pihak penapis filem Singapura daripada ditayangkan di Singapura. Malah menurut P. Ramlee sendiri, beliau tidak tahu mengapa filem ini diharamkan. Inilah filem pertama dalam sejarah filem-filem arahan P. Ramlee telah diharamkan oleh pemerintah. Filem Alibaba Bujang Lapuk memiliki keistimewaannya yang tersendiri. Keistimewaan filem ini terletak pada jenakanya yang bersahaja dan mengandungi kritikan sosial yang tajam hingga membuatkan filem ini lain daripada filem jenaka yang lain. Apa yang menariknya, walaupun filem ini dibuat secara beraneka ragam, tidak seperti kisah Alibaba yang sebenarnya, tetapi P. Ramlee tetap menturuti filem ini dengan jalan cerita yang hampir sama. Suntikan elemen semasa dan penggunaan set dan prop moden seperti telefon, kipas angin, skuter, kalender bercetak dan sebagainya membuatkan kita tertanya-tanya, apakah zaman kisah ini sebenarnya? Ini adalah sebuah parodi kehidupan dan semuanya disatukan P. Ramlee di dalam filem ini. Dari sudut lain pula, filem ini telah mengetengahkan satu kehidupan di sebuah negara Timur Tengah yang diberi nama Baghdad. Penduduk-penduduk kota ini memiliki wajah seiras orang Melaya dengan berpakaian serta mengamalkan gaya hidup orang Arab. Di samping itu, mereka juga bertutur dalam bahasa Melayu dengan pelat Arab. Kehidupan di kota ini terdedah dengan pelbagai perkara negatif yang diamalkan secara terbuka. Misalnya penjualan hamba, mempercayai tilikan nasib dan perkhidmatan merompak. Malah undang-undang dan peraturan-peraturan di kota ini semuanya pelik-pelik belaka. Antara sindiran pedas dan tajam P. Ramlee dalam filem ini ialah ketika bapa di antara margina dan penjual belacan di mana candu dan ganja boleh dijual secara terbuka, tetapi belacan terpaksa dijual secara senyap-senyap kerana bimbang dirampas pihak berkuasa. Kritikan ini mungkin ditujukan kepada penguatkuasa undang-undang yang mungkin dilihat P. Ramlee berdepan masalah. Inilah teguran beliau terhadap sesebuah negara yang tidak menguatkuasakan undang-undang dengan cara yang telus dan betul. Banyak perkara yang salah dibuat secara terang-terangan dan perkara yang baik terpaksa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini jelas menunjukkan bahawa melakukan kebaikan kadang-kadang dianggap sebagai satu jenayah. Selain itu, di dalam filem ini juga tidak menunjukkan sebarang sosok anggota keselamatan seperti polis, walaupun pelbagai jenayah dan penipuan berlaku secara berleluasa. Hal ini menimbulkan persoalan besar mengenai siapakah yang memimpin dan mentadbir kota ini. Apa yang lebih menghairankan lagi, penduduk-penduduk kota ini menerima segala penipuan dan jenayah yang dilakukan secara terang-terangan. Misalnya seperti dalam babak antara sarjan dan penduduk kota yang menyertai skim cepat kaya, tikar nombor ekor dan berjudi. Parodi kehidupan yang disebut sebelum ini dapat dikesan pada beberapa babak penting di dalam filem ini. Misalnya ketika Alibaba datang ke rumah Kasim Baba dan mahu meminjam satu gantang gandum. Kasim Baba bersetuju memberi pinjaman tetapi perlu dipulangkan semula sebanyak 2 gantang. Di sini dapat dilihat sikap Kasim Baba ini seolah-olah seperti bank yang memberi pinjaman dengan kadar bayaran balik yang lebih tinggi dengan unsur riba. Baik, kau boleh pinjam 1 gantang, kasih balik dengan 2 gantang. 2 gantang. Teguran P. Ramlee terhadap sistem riba yang tidak patuh syariah telah lama diselitkan dalam filem beliau. Lihatlah betapa kesungguhan bahasa yang digunakan oleh P. Ramlee untuk menegur pihak yang memberi pinjaman, terutamanya institusi kewangan yang bertindak memberi pinjaman dengan kadar bayaran semula yang berganda, sama seperti bank konvensional yang memberi pinjaman dengan kadar bayaran balik yang lebih tinggi dan lengkap dengan riba. Walaupun Kasim Baba dilihat sebagai orang kaya yang kedekut dan gilakan harta, namun beliau masih memiliki sifat peri kemanusiaan dengan menjaga hambanya margina dengan baik. Beliau juga tidaklah kaya seperti yang digambarkan. Ini kerana beliau memiliki rekod di pajak gadai yang memberi maksud dia mungkin seorang yang kaya, tetapi hidupnya tidak selalu senang. Selain itu, motif ukiran seperti zaman Firaun di pintu bilik Kasim Baba seakan-akan melambangkan sikap negatif yang ada pada dirinya. Kasim Baba juga memiliki sikap yang menunjuk-nunjuk akan kelebihan diri sendiri, walaupun perkara yang dilakukannya itu hanya sia-sia. Misalnya mengupah pekerja untuk mengangkat beban yang sebenarnya bukan besi tetapi kayu. Berbeza dengan Kasim Baba yang hidup dengan penuh kekayaan palsu, Alibaba pula digambarkan hidup susah bersama isterinya Rusia di rumah usang yang terpencil dari penduduk kota.
Alibaba merupakan cerminan kemiskinan yang berlaku di dalam masyarakat. Di dalam filem ini, P. Ramlee cuba menjelaskan bahawa tidak semua kemiskinan itu berlaku kerana kurang nasib baik, tetapi ada juga kemiskinan yang berlaku kerana sikap malas pada diri sendiri. Sikap negatif ini ditunjukkan oleh Alibaba apabila dia tidak mahu berusaha, bekerja atau membantu isterinya. Sikap Alibaba yang malas ini diterjemahkan P. Ramlee sebagai punca utama kemiskinan dalam kalangan masyarakat. Apa yang Alibaba tahu hanyalah mencipta alasan tetapi gagal dan tidak mahu berusaha. Apabila diminta oleh isterinya untuk bekerja, beliau memberikan alasan yang bukan dia tidak mahu bekerja, tetapi tulang-tulangnya telah reput. Selepas isterinya merajuk, barulah Alibaba bergerak ke dalam hutan dan mencari kayu-kayu. Sikap pemalasnya itu berterusan apabila beliau memotong pokok yang besar dengan kapak yang kecil, dan hanya dengan beberapa kali percubaan sahaja dia putus asa dan terus berbaring. Di sini dapat dilihat bahawa P. Ramlee bukan sahaja menyindir orang kaya yang kedekut dan gilakan wang, tetapi juga orang miskin yang malas dan gagal berusaha gigih untuk mengubah nasib diri. Antara babak yang paling menarik untuk dikupas dalam filem ini ialah berkenaan tentang 40 penyamun yang diketuai oleh P. Ramlee sebagai chief. Di sini P. Ramlee menerangkan tentang bentuk organisasi dan cara bekerja kumpulan 40 penyamun ini menyamai organisasi dengan asas sebuah kerajaan di mana-mana negara di dunia. Misalnya, ketua penyamun mempunyai kuasa untuk menguruskan organisasinya dan akan memberikan tugasan kepada 40 penyamun. Jika tugasan yang diberikan ini tidak dilakukan dengan sebaiknya, mereka boleh dikenakan tindakan tata tertib seperti yang berlaku kepada sarjan dan memotarosan yang dikenakan hukuman penjara kerana didapati bersalah meletakkan tanda pangkat yang salah pada rumah yang ingin dirompak. Selain itu, kumpulan ini juga memiliki pakaian seragam yang tersendiri apabila bekerja. Mereka dipuji kerana memiliki disiplin yang tinggi. Bagi yang memperoleh perkhidmatan cemerlang akan diberikan bonus gaji, dan bagi yang tidak memberikan perkhidmatan yang memuaskan akan dipotong gajinya. Hal ini telah terjadi dalam kes Momo Tarosan apabila beliau telah diberi bonus setengah bulan gaji kerana berjaya merompak banyak wang emas, manakala seorang perompak yang lain pula dipotong gaji setengah bulan kerana merompak kasut buruk. Dalam hal ini dapat dilihat sesungguhnya majikan memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang perniagaan. Ini kerana chief sebenarnya perlu memotong gaji penyamun berkenaan untuk menampung kos memberi bonus kepada memotarosan tanpa melibatkan kerugian majikan dari mengeluarkan duit tambahan. Inilah udah katakan penyamun banyak dapat uang emas. Hai Cipu, ini hari kita dapat uang emas banyak Cipu. Bagus. Cipu, ada bonus tak? Setengah bulan gaji. Arigato Cipu, arigato. Kejap. Wah, kurun mak. Oi, beri gol. Apa yang kau jual kasut buruk? Kasut baru tak ada ke? Kedai besar tak ada ke? Ini hari public holiday lah, Cip. Kedai besar semua tutup. Potong gaji setengah bulan. Allah. Dalam organisasi ini, majikan juga menunjukkan sikap yang prihatin dan sangat menjaga kebajikan para pekerjanya. Hal ini dapat dilihat melalui perkhidmatan perubatan percuma yang disediakan melalui babak di antara doktor dengan pesakitnya. H.M. Busraw memainkan peranan sebagai doktor yang merawat penyamun yang sakit. Namun, doktor ini kelihatan agak garang dan mahu dilayan dengan baik. Selain itu, majikan juga amat memahami kesusahan para pekerjanya. Para pekerja dibenarkan melaksanakan kerja lebih masa dengan arahan dan persetujuan daripada chief. Mereka juga akan menerima gaji selepas menandatangani penyata yang diberikan oleh chief. Urusan kewangan berjalan dengan teratur dan cukup berperaturan. Majikan juga membenarkan para pekerjanya untuk membuat pinjaman. Namun potongan gaji akan dikenakan setiap bulan seperti yang terjadi kepada sarjan yang hanya menerima gaji berjumlah 30 dirham walaupun penyamun lain menerima 150 dirham. Ini kerana sarjan telah membuat pinjaman dan potongan gaji telah disanakan terhadap gajinya. Namun apa yang paling menarik sekali dan membuatkan kita terfikir, adakah P. Ramlee sedang menyentuh perihal sebuah kerajaan apabila menerangkan mengenai peraturan waktu bekerja yang baru kepada sarjan? Cik, ini malam saya nak kerja overtime lah. Overtime? Tak boleh. Alamak. Sekarang kita sudah pakai undang-undang baru. 1 hari 8 jam kerja. Hari Sabtu setengah hari. Hari Minggu holiday. Faham? P. Ramlee cuba menyampaikan tegurannya terhadap ketetapan dan peraturan waktu bekerja yang mesti dipatuhi.
Kerja lebih masa boleh mendatangkan tekanan kerja dan perasaan sehingga mengganggu emosi dan kestabilan hormon. Banyak penyakit yang akan mempengaruhi seseorang individu apabila bekerja tidak mengikut peraturan yang dihadkan. Hal ini terpakai sehingga ke hari ini apabila majikan tidak mengambil berat terhadap ketetapan waktu bekerja. Begitulah P. Ramlee membina integriti dalam masyarakat. Seperti kebiasaannya, apabila sudah mendapat gaji, kita akan membelanjakannya untuk keperluan diri. Begitu juga yang terjadi di dalam filem ini. Tanggal 31 hari bulan apabila menerima gaji, para penyamun akan keluar bersukaria. Dan semasa ini, kita dapat melihat mereka memakai pelbagai jenis pakaian yang melambangkan pelbagai jenis latar belakang masyarakat. Selain itu, majikan juga memiliki pelanggannya yang tersendiri, di mana kumpulan 40 penyamun sering dihubungi oleh orang-orang kaya yang meminta bantuan untuk merompak rumah mereka bagi membolehkan mereka lari daripada membayar hutang. Kumpulan 40 penyamun ini dilihat sebagai tempat aduan umum, khususnya golongan kaya. Dalam babak para penyamun bersukaria menikmati gaji mereka, P. Ramlee juga seolah-olah cuba menunjukkan kumpulan 40 penyamun ini turut terlibat di dalam urusan ekonomi melalui jawapan Chief apabila ditanya mengenai perniagaan yang dijalankan oleh kekasihnya. Perniagaan yang dijalankannya adalah berbentuk import dan bukan ekspor. Import bermaksud membawa sesuatu barang atau perkhidmatan itu masuk ke dalam negara, dan memang benar 40 penyamun menjalankan perniagaan import kerana mereka membawa masuk barang ke dalam gua persembunyian mereka. Selain itu, dalam babak yang melibatkan Kasim Baba ditangkap kerana mencuri di dalam gua pula, menunjukkan organisasi ini memiliki sistem kehakimannya yang sendiri. Hal ini dapat dilihat apabila Chief telah memanggil salah seorang penyamun yang berpakaian seperti hakim dan menanyakan tentang hukuman yang sesuai dijatuhkan terhadap Kasim Baba. Hakim berkenaan dengan yakin menjatuhkan hukuman bunuh walaupun perbicaraan langsung tidak dijalankan. Kasim Baba juga diberikan permintaan terakhir, iaitu menginginkan satu cuti umum khas sebagai tanda menghormati kematiannya. Wah, sudah dulu dalam ini nagali lakat 80 tahun di baru dengar atas angin ala negeli. Ha? 80 tahun? Ah, mana boleh? Hei, Toki punya umur berapa sekarang? Wah punya umur 50 tahun di. Ha? Alamak ini. Apa macam Toki tinggal di sini 80 tahun? Tapi rumah Toki baru 50 tahun. Oh, itu pasal 30 tahun gua punya bapak sudah tinggal sini. Oh, jadi Toki tinggal di sini turun-temurun ya? Gua sekarang sudah jadi local citizenship di. P. Ramlee turut menunjukkan isu berkaitan kerajaan Tanjung Soli dengan cukup cemerlang. Beliau meletakkan bagaimana seorang Cina yang telah lama menetap kelihatan telah menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat sehingga dapat membuka perniagaan sendiri. Hal ini dapat dilihat melalui babak di antara Sarjan dengan Apek lakonan Lion Hussein yang kelihatan cukup gembira dan berbangga mendapat kerajaan di kota Baghdad. Apabila ditanya, dia menjawab sudah 80 tahun tinggal di negeri ini, namun umurnya baru 50 tahun. Tetapi menurut Apek, bapanya telah tinggal di sini sudah 30 tahun. Jadi menunjukkan dan merasakan dirinya ialah sebahagian daripada negeri ini. Dia juga menganggap dirinya memiliki hak yang sama dengan warga tempatan lain di negeri ini ketika meleraikan pergeseran di antara pelanggan warga tempatan di hadapan kedai kasut miliknya. Di penghujung babak filem pula, Chief telah menyamar sebagai saudagar yang sudah bertaubat dan berpura-pura menjadi saudagar minyak dengan mengenakan jubah dan berkopiah. Penyamaran sebegini adalah berkesan kerana manusia akan tersentuh hati jika pakaian yang dipakai itu terkait dengan soal agama. Inilah yang dimasukkan dengan parodi kehidupan oleh P. Ramlee, di mana beliau telah meletakkan kehidupan kita seolah-olah ditakbir oleh 40 penyamun, manakala 40 penyamun ini pula diandaikan seperti sebuah kerajaan. Mereka memiliki disiplin dan organisasi yang baik, menyusun pergerakan dengan baik dan memiliki aturan pentadbiran yang sistematik walaupun hakikatnya penyamun. Persis sebuah kerajaan yang dapat kita lihat di mana-mana di seluruh dunia pada hari ini. Parodi yang dihasilkan sebegini rupa merupakan suatu yang sungguh bijak oleh seorang insan seni yang tiada galang gantinya. Sindiran dan kritikan yang dikeluarkan ini memerlukan proses penghadapan yang bersesuaian untuk kita fahami maksud dan tujuannya. Sesungguhnya Ali Baba Bujang Lapuk berada pada kelasnya yang tersendiri.